Baik. Kita mulakan kuliah malam ni dengan sama-sama membaca umul kitab. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi kiram ashabil izam insyaallah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil alim azim. Cik, tolong tak dongak ke sikit? Dongak ke sikit? Macam dia menunduk sikit. Dongak sikit. Okey dah. Baik. Yang saya hormati kita punya Tuan Imam. Mana Tuan Imam ni? Hilang dah. Yang mati, kemudian Tuan Bilal, kemudian pengurusi masjid, seterusnya masjid, bendahari, jawatankuasa, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Muslimat ada? 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 Buka lah dia punya tu tingkap. Okey. Tak ada? Oh, tak ada. Baik. Alhamdulillah, kita bersyukur Allah Ta'ala kerana dapat bersama sekali lagi pada malam ini, minggu yang pertama, dan biasa kita minggu pertama dan ketiga lah, Ahad malam Isnin. InsyaAllah untuk sama-sama kita sambung kita punya kuliah kita Tafsir Hayaikum, yang mana kitab ni asalnya dikarang oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, salah seorang ulama tafsir yang hebat lah. Jadi rugi tuan-tuan kalau tuan-tuan tak ikut pengajian tafsir ni, kan banyak ilmu-ilmu yang terdapat. Sebab nak karang tafsir ni bukannya senang, susah nak karang kitab ni, tafsir ni. Malahan kadang-kadang ada tafsir yang berjilid banyak dia, seperti tafsir Qutubi kan. Itu yang kadang-kadang mengaji tak habis-habis. Baik. Jadi insya-Allah malam ni kita ambil berkat dengan kita sambung tafsir ayat-ayat hukum ni. Masih lagi dalam pembahasan surah Al-Fatihah. Saya rasa ini malam yang terakhir untuk Fatihah ni. Jadi minggu akan datang kita akan masuk surah yang kedua lah pembahasannya, iaitulah sihir menurut pandangan Islam, insya-Allah. Jadi malam ni saya jangkakan kita yang terakhirlah pembahasan surah Al-Fatihah ni, sebab kalau Fatihah ni kalau nak bahas memang panjang lebar. Fatihah saja, tuan-tuan. Baik, insya-Allah malam ni kita lihat muka surat 61. Surat 61. Baik. Jadi kita lihat tajuk tu, wajibkah makmum membaca Al-Fatihah? Wajibkah makmum membaca suratul Fatihah apabila imam telah membaca suratul Fatihah? Para ulama sepakat menyatakan bahawa jika makmum mendapatkan imam sedang rukuk, maka bacaan Fatihahnya ditanggung oleh imam.
Jika makmum mendapatkan imam sedang rukuk, maka bacaan Fatihahnya ditanggung oleh siapa tuan-tuan? Ditanggung oleh imam. Kerana mereka sepakat bahawa bacaan makmum gugur dengan rukuknya imam. Sedangkan apabila dia mendapati imam masih berdiri, apakah dia wajib membacanya sendiri atau cukup dengan bacaan imamnya sahaja? Berkenaan masalah ini, para imam berbeza pendapat, iaitu pertama Imam Asy-Syafi'i dan juga Imam Ahmad. Syafi'i dan Imam Ahmad, jumpa tak? Ada kan? Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mewajibkan membaca Al-Fatihah bagi makmum di belakang imam, sama ada dalam solat jahriyah maupun sirriyah, sama ada solat yang bacaannya kuat ataupun dalam bacaan sir ataupun dalam bacaan perlahan. Jadi Imam Syafi'i tuan-tuan, Imam Ahmad, dia kata wajib membaca Fatihah bagi makmum di belakang imam, sama ada dalam solat yang kuat ataupun dalam solat yang sir, dibaca secara perlahan. Itu yang pertama. Yang kedua, Imam Malik berpendapat bahawa makmum wajib membaca Al-Fatihah di dalam solat sirriyah, sedangkan di dalam solat jahriyah hukumnya adalah tidak wajib. Ini pendapat daripada Imam Malik lah. Makmum wajib membaca Fatihah di dalam solat yang perlahan, bacaan secara perlahan lah. Mana bacaan perlahan? Seperti solat Zuhur, Asar, Zuhur dan juga Asar. Sedangkan Maghrib, Isyak dan juga Subuh termasuk dalam bacaan yang baca dengan kuat. Jadi kata Imam Malik, dia kata makmum wajib baca Fatihah di dalam solat yang secara perlahan, sedangkan dalam solat yang baca dengan kuat, makmum tak perlu baca Fatihah. Kenapa? Alasannya mungkinlah imam dah baca, jadi imam dah baca, apa nak baca lagi? Sedangkan kita dalam mazhab apa tuan-tuan? Kita sini mazhab Syafi'i lah. So maknanya kalau dalam mazhab Syafi'i kan wajib kita membaca Fatihah di belakang imam, sama ada bacaan sembahyang itu bacaan yang kuat ataupun bacaan yang perlahan lah. Semana setiap kali waktu solat, makmum wajib baca Fatihah lah kalau kita mazhab Syafi'i. Jangan tak baca pula. Kemudian yang ketiga, Imam Abu Hanifah berpendapat, itulah masalahnya tu. Hanafi kan. Tapi ini semua dah sepakat kan? Semua dah sepakat? Tak sepakat? Kena kalau boleh dapatkan yang Syafi'i lah. Bila masalah Hanafi tu yang jadi masalah tu kan, kita pun kadang confuse juga kan bila mazhab lain. Kemudian Abu Hanifah berpendapat bahawa makmum tak wajib membaca Al-Fatihah sama ada dalam solat sirriyah maupun jahriyah. Imam Abu Hanifah dia kata, Imam Hanafi lah, dia kata makmum tak wajib membaca Al-Fatihah sama ada dalam solat perlahan ataupun dalam solat yang bacaan kuat, tak wajib. Ini Imam Abu Hanifah. Kalau tak wajib, mana sunat lah. Boleh lah, nak baca pun boleh, tak baca pun tak apa. Kemudian dalam mazhab Imam Malik tadi, kalau bacaan sembahyang tu perlahan, wajib baca, makmum wajib baca. Tapi kalau dalam bacaan yang kuat, tak wajib baca. Kenapa? Dia dah ikut imam. Imam dah baca, jadi tak perlu nak baca lah, gitu kan. Macam tu. Baik, kita lihat dalil-dalilnya. Kita lihat dalil dalam mazhab Syafi'i dan juga Hambali dulu. Imam Ahmad mana Imam Hambali lah. Adapun dalil Syafi'i dan juga Imam Hambali adalah berdasarkan pada hadis yang telah pun disebutkan sebelum ni. Dalam hadis sebelum ni kita pun dah sebut berkenaan dengan pembahasan mengenaan surat Fatihah ini, di mana Nabi SAW bersabda, dia kata la salata liman lam yaqra bi fatil kitab.
Tidak sah solat bagi orang yang tidak membaca suratul Fatihah. Semaknanya kena bacalah. Kuat ke tak kuat ke bacaan tu, zuhur ke asar ke maghrib ke isyak ke Jumaat ke dan sebagainya, memang kena baca berdasarkan pada hadis ni. La solata liman lam yaqra bi fatil kitab. Tak sah solat bagi orang yang tak baca suratul Fatihah. So jadi wajib lah. Kemudian kita lihat lafaz man. Dalam hadis ini ada perkataan liman. Liman untuk orang, untuk sesiapa. Jadi bila sebut sesiapa ni umum. Bukan dikhususkan pada sama ada perlahan ke tak perlahan ke, mana umum lah. Lafaz man dalam hadis ini bersifat umum, mencakupi imam dan juga makmum, juga meliputi semayang yang jahriyah ataupun sirriyah. Artinya siapa yang tidak baca Fatihah maka solatnya tak sah lah. Siapa yang tak baca tak sah, mesti bacalah. Kecuali kalau dia mazhab lain. Mazhab lain tapi kalau mazhab lain, kalau nak jadi imam, tuan pun dah setuju nak jadi ikut dia, ikut je lah. Macam mana kan? Kemudian Imam Malik mewajibkan bacaan Fatihah hanya dalam solat sir sahaja, berdasarkan pada hadis tersebut, dan melarang makmum membaca Al-Fatihah di belakang imam dalam solat yang jahriyah, yang baca kuat, berdasarkan kepada firman Allah Ta'ala, wa iza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa iza quri'al Qur'an, dan apabila dibacakan ayat Quran, fastami'u, maka naklah kamu dengar. Dia kata fastami'u lahu, maka naklah kamu dengarlah. Jadi bila kalau imam baca Fatihah depan dia, kita dengarlah, tak payahlah baca apa-apa, senyap je lah. Jadi berdasar pada hadis tadilah. Ataupun imam baca surah, kan, lepas imam baca Fatihah, imam baca surah kan, jadi makmum tak perlu baca apa-apa lah, berdasarkan pada dalil ni. Wa iza quri'al Qur'an fastami'u lahu, bila Quran dibaca naklah kita dengar je, so tak payah perlu baca apa-apa. Wa ansitu, dan kamu diam, la'allakum turhamun, mudah-mudahan kamu mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka pun ada dalil jugalah, bukan hanya kata main gitu-gitu aja. Ada ulah hujah mereka. Dan mereka kata antara mazhab Malik dengan mazhab Syafi'i, dia kata mana mazhab dulu yang lahir? Mazhab Malik dulu, dia kata, Syafi'i kemudian. Jadi takkan aku nak ikut kau pula, dia kata. Mereka pun hujah macam itu jugalah. Kerana mazhab Syafi'i berguru dengan Imam Malik. Betul tak? Pertama Imam Hanafi, lepas tu Imam Maliki. Imam Maliki berguru dengan Imam Hanafi. Malik berguru dengan Hanafi. Kemudian Imam Hanafi meninggal, maka lahir pula Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pula berguru dengan Imam Malik. Lepas tu kemudian barulah Imam Hambali. Jadi aku lebih atas daripada engkau, dia kata. Aku lagi senior daripada engkau. Engkau junior, kau Syafi'i junior, aku Malik. Aku lagi atas lagi. Jadi takkan aku nak ikut kau, dia kan. Jadi Malik pun hujah itu jugalah. Baik, kemudian Al-Qutubi mengutip pendapat Imam Malik, menyatakan bahawa tidak ada bacaan bagi makmum di dalam solat jahriyah. Imam Qutubi mengutip pendapat Imam Malik yang menyatakan bahawa tidak ada bacaan bagi imam di dalam solat jahriyah yang baca kuat. Sedangkan dalam solat sirriyah, solat yang baca perlahan, hendaklah dia membaca Fatihah, tetapi jika dia tidak membacanya, maka solatnya dianggap kurang. Solat ni anggap surang je. Sembahyang sah tak? Sah. Tapi kuranglah. Sebenarnya kat sini pun Imam Qutubi pun kan menyokong juga ataupun pegang juga pendapat Imam Malik. Imam Qutubi siapa? Hebat kan? Imam ulama tafsir Imam Qutubi. Jadi Imam Qutubi pun dia kata perlu ngaku, dia tu, kata Imam Malik. Jadi kau jangan menafikan aku lah. Mazhab Malik. Adapun Imam Hanafi melarang secara mutlak membaca Fatihah bagi makmum di belakang imam berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa iza quriyal Qur'an fastami'u lahu, dan apabila dibacakan Quran maka hendaklah kamu mendengar. Jadi maknanya Imam Hanafi pun pegang juga dengan dalil ini juga. Macam mana Imam Malik pegang dalil ini, ayat surah Al-Araf ayat 24 ini, begitu juga tuan-tuan Imam Hanafi pun pegang juga dengan dalil ini juga.
Jadi tak bolehlah kita nak menafikan mereka. Sampai itu mereka juga berpegang dengan hadis. Hadis Nabi SAW, man kana lahu imam fa qiraatul imam lahu qiraah. Barang siapa yang salat bersama dengan imam, maka bacaan imam itu cukuplah bagi dirinya sendiri. Cukuplah untuk dia. Jadi tak perlu bacalah, kata. Masalahnya kalau bacaan imam tu tak sah macam mana? Itu masalahnya. Kalau bacaan imam tu tak sah, kita yang belakang pun ikut tak sah lah. Kalau bacaan imam tu tak sah, mana mungkin kita boleh mufarakah kan? Kalau mazhab Hanafi Syafi'i ini bolehlah kita mufarakah lagi, sebab kita wajib membaca, wajib kita baca surah Al-Fatihah. Dan juga di Nabi SAW, innama ju'ilal imam liyutamma bih. Innama ju'ilal imam liyutamma bih, fa iza kabara fakabiru wa iza qara'a fa ansitu. Innama hanya saja ataupun sebenarnya ju'ilal imam, dijadikan imam itu liyutamma bih, supaya kamu mengikutnya ataupun kamu berimam dengan dia. Fa iza kabara, maka apabila imam itu bertakbir, fakabaru, maka naklah kamu bertakbir juga. Wa iza qara'a, dan apabila imam membaca surah, fa'an situ, maka naklah kamu diam. Bila imam baca surah, maka naklah kita diam, duk dengar ajalah. Baik. Kemudian yang ke-12 habis Hari ni kita yang last ni. Kita lihat tentang hikmah pensyariatan hukum. Apakah hikmah daripada pensyariatan hukum berkenaan dengan baca Fatihah ini? Seorang manusia akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan, dengan surah yang dimulai dengan suratul Fatihah. Sebagai seorang hamba yang tunduk kepada Allah, mengakui kelemahannya, merasai kekurangannya. Itu kerana surah adalah wahyu yang diturunkan Allah Taala kepada kita. Surah ini adalah kalam Allah ataupun kalam Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekian alam. Sedangkan kalam Allah berada di atas jangkauan akal manusia yang terhad. Rahsia-rahsia yang di dalamnya tak mungkin dia capai dengan menggunakan potensi yang dimiliki dan kemampuan kecergasan serta keluasan ilmu dan juga ilmu dan juga telahan. Macam tu betul. Susahlah perkataan nak sebut. Baik. Jadi nak sebut sini bahawa bila kita berdiri di depan Allah Taala, sebenarnya kita merasakan diri ini sebagai seorang hamba kan. Hamba. Jadi kemudian kita baca pula surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ni dia mengandungi banyak, tuan-tuan, hikmah-hikmah yang terdapat dalamnya. Bila kita baca surah Al-Fatihah, antaranya ialah kita memuji Allah Taala lah. Kita memuji Allah Taala yang bersifat antaranya Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kita mengakui dalam diri kita bahawa Allah Taala itu Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Itu pentingnya bila kita baca Fatihah ni. Tak adalah saja-saja, tuan-tuan, Allah Taala mewajibkan kita baca Fatihah. Tak ada saja-saja, tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala kan memfadukan kita membaca surah Fatihah di dalam setiap sesi solat. Kerana dalam surah Fatihah tu banyak dia punya pengajaran-pengajaran yang boleh kita dapat. Itu sebabnya ulama mengarang tafsir Fatihah ni sampai kadang-kadang berjilid. Berjilid-jilid dia tafsir. Dihuraikan berkenaan suratul Fatihah, dan banyak nama-nama yang ada pada surah Fatihah seperti Ummul Kitab, Sab'ul Masani, apa lagi? Ayat syifa. Ayat syifa kan? Ayat penyembuh. Kerana dengan surah Fatihah pula juga banyak digunakan oleh orang-orang yang untuk kata perubatan Islam ni kan. Antara ayat yang utama yang mereka baca ialah surah Fatihah lah. Sampai kan ada ke kadang-kadang sampai dengan surah Fatihah je seorang tu dah pulih daripada sesuatu yang mengganggu akan dirinya. Baik. Kemudian surah Fatihah juga dia kata bahawa wahyu, dia merupakan wahyu daripada Allah Taala. Kerana Quran ini merupakan wahyu. Kalau dah merupakan wahyu, maknanya kita mendapat pahala setiap kali kita baca surah Fatihah.
Dan suratul Fatihah pula kalau kita baca, kan tuan-tuan, kita tak pernah jemu pun kita baca. Walaupun sejak daripada kita lahir, kan, sampailah kita dewasa, sampailah kita orang kata beranak pinak dan sebagainya, bacaan yang kita baca dalam solat itu tetap suratul Fatihah juga. Sampai baca lain lah, surah lain yang kita kena baca, yang sunat kita baca. Tapi bacaan rutin kita suratul Fatihah. Ada tak tuan-tuan kita rasa jemu baca benda tu? Ada tak jemu? Tak jemu pun. Malahan bila kita baca, hati kita menjadi tenang, kan? Selesa. Tak? Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Bukankah dengan berzikir kepada Allah Ta'ala itu maka hati kita menjadi tenang. Baik, seterusnya, lalu dia merasakan keteguhan hati atas kewibawaan Quran, ketinggian maknanya dan keindahan lafaznya, serta merasa lemah dan tak mampu sama sekali membuat satu ayat pun seperti ayat-ayat dalam surah ini. Jadi antara kemujizatan Quran ni tuan-tuan, bahawa tidak ada orang lain, terutama orang kafir lah, yang mampu untuk membuat seumpama dengan suratul Fatihah ni. Sama juga dengan Quran. Satu Quran tu memang orang kafir memang tak mampu nak tanding, nak buat. Tak? Suratul Fatihah pun betul juga. Tak mampu mereka nak menandingi ataupun nak buat seumpama dengan suratul Fatihah. Itu kerana tuan-tuan, surah yang mulia ini walaupun ringkas dan pendek, namun mengandungi makna seluruh ayat Quran dan mengandungi prinsip-prinsip asas secara umum lah. Jadi bila suratul Fatihah, mana secara umumnya tuan-tuan, kita seolah macam membaca satu Quran itu. Sama macam seolah macam kita baca satu Quran, tetapi dalam bentuk yang orang kata umum lah. Kalau nak detailnya memanglah kita kena baca setiap surah-surah Al-Quran tu. Tapi kalau kita nak secara umumnya, kan, global saja, cukup kita membaca suratul Fatihah saja. Kerana dalam suratul Fatihah tu mengandungi puji pada Allah, kan. Dia ada puji pada Allah, dia ada juga sebut tentang Allah Ta'ala bersifat Ar-Rahman, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dia juga ada sebut tentang dalam konteks beribadah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Dengan Engkau ya Allah kami minta bantuan, pertolongan, dan juga dengan Engkau lah kami minta petunjuk dan hidayah petunjuk. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan Dikau kami sembah dan akan Dikau kami minta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Nampak? Tunjukkan kami. Sebenarnya kat situ pun ada doa. Ada doa kat situ. Ihdinas siratal mustaqim. Di samping itu minta pada kita dibagi hidayah petunjuk. Kerana hidayah petunjuk ni dia pun ada macam-macam jenis hidayah juga. Bukan satu hidayah. Bagi orang yang tak mengaji, dia kata hidayah ni satu aja. Tapi sebenarnya hidayah ada berapa tuan-tuan? Hidayah sebenarnya ada 5. Kalau disebut oleh Imam Qurtubi, dia kata hidayah ni sebenarnya ada 5. Pertama, hidayah ilhamul fikri. Nama hidayah ilhamul fikri, iaitulah hidayah semula jadi. Hidayah semula jadi. Yang mana seseorang itu bila dilahirkan ke dunia, jadi tabiat semula jadinya iaitulah untuk, ialah kalau dia nak, macam seorang baby, kan, seorang baby kalau dia sakit, sudah tentu dia akan memerlukan bantuan daripada ibu dia. Macam mana? Kalau dia sakit, dia akan menangis. Kalau baby contohnya, kalau dia kata lapar, dia akan menangis. Kalau seandainya dia nak buang air, sudah tentu dia menangis. Itu saja yang dia tahu. Mana laluri keinginan dia tadi, kan, dengan menangis itu maka dia boleh dapat sesuatu benda yang lain daripada ibu dia. Kalau dia tak menangis, sudah tentu dia tak dapat apa-apa, kan. Bila dia menangis, ibu dia tahulah mungkin anak aku ni lapar, mungkin anak aku ni haus. Maka ibu dia pun bagilah dia punya tetek, kan, tetek dia untuk disaplah oleh anak dia tadi. Baik, itu dia katakan ilhamul fitri. Yang kedua, ilham hidayatul hawas. Hidayatul hawas ini ialah hidayah panca indera. Hidayah panca indera, di mana apabila seseorang bayi itu dilahirkan ataupun seseorang anak itu dilahirkan, maka sudah tentu
kan panca indera memainkan peranan dalam diri mereka lah. Cuma binatang dengan manusia dalam konteks panca inderanya berbeza. Kalau manusia dilahirkan ke dunia, kan, dia punya pendengaran dia ataupun dia punya penglihatannya belum dapat melihat lagi. Belum dapat lihat lagi. Walaupun nampak mata ni macam cilik. Mata dia cilik lah. Tapi sebenarnya tak nampak lagi. Betul tak? Itu kalau bayi lah. Tapi kalau binatang berbeza. Malah binatang pun kalau bila dilahirkan ke dunia saja, dia terus dapat berlari. Dalam beberapa second saja dia boleh bangun dan berlari, dan melompat dan sebagainya. Begitu juga kalau ikan pun itu juga. Saya pernah tengok tuan-tuan, seorang satu ikan paus, dia beranak. Bila lahir saja keluar daripada perut ibu dia, dia terus boleh berenang. Dia terus boleh berenang. Dia follow ibu dia tadi. Nampak tak? Berbeza dengan manusia, maka masa yang lama untuk bangun, untuk berdiri dan sebagainya. Itu dia katakan hidayatul hawas, hidayah panca indera. Yang ketiga namanya hidayatul akli, hidayah akal. Hidayah akal ni orang kata lebih pada manusia lah, hidayah akal. Tapi binatang pun ada juga akal. Akal dalam konteks dia lah. Maknanya tabiat mereka tu untuk makan dan juga minum, beranak, berkahwin, kan, itu aja kehidupan mereka. Tapi kalau kita ni hidayah akal ni lebih terselah lagi. Kita diberikan akal Allah Ta'ala untuk mentaati alam dan juga menguruskan alam. Kalau binatang pula, kita yang uruskan mereka. Kalau kita tak uruskan mereka, jadi mereka pun tak dapat hidup dengan secara yang terbaiklah. Melainkan kalau binatang tu binatang buas dan sebagainya, memang dia hidup dalam hutan. Tapi kalau binatang yang berada di persekitaran kita ni, seperti lembu, kambing dan sebagainya, kita lah yang kena menguruskan makan, minum mereka dan sebagainya. Betul tak? Jadi akal merupakan hidayah yang ketiga tadi, hidayatul akli. Dengan akal jugalah kita boleh berfikir, ini benda ni najis ke bukan najis, benda ni boleh dimakan ke, benda ni tak boleh dimakan, benda ni kalau kita makan mabuk ke tak mabuk. Okey, itu dia kata hidayatul akli. Cuma hidayah akal tak cukup tanpa hidayah agama. Masuk pula yang keempat pula, hidayatul din ataupun hidayah agama. Hidayah agama ni tuan-tuan, ni lebih betul dan lebih lurus berbanding dengan hidayah akal. Kerana akal saja tak cukup tanpa hidayah daripada agama. Contoh yang paling mudah ialah tuan-tuan, apabila kita pergi kepada kawasan yang gersang ataupun kawasan padang pasir, kalau kita lihat daripada jauh tuan-tuan, kalau panas terik matahari tu kan, kita perhati pada jauh seolah macam ada air kan, seolah macam ada air. Tapi bila kita pergi ke situ, ada air tak? Tak ada air. Nampak? Jadi makna akal kita telah penuh tersilap dan tersalah di dalam mentafsirkan suatu perkara yang kita lihat dan kita pandang. Itu sebabnya perlunya hidayatin. Mana hidayah agama pula. Agamalah yang paling betul dan paling lurus. Itulah Islam lah. Agama lain itu tak ada lah kan. Kita inna dina innallaha Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah Ta'ala itulah Islam. Dengan ada hidayah agama, insya-Allah kita akan selamat di dunia dan juga di akhirat. Tapi banyak dalam kita ni tak nak cari hidayah agama. Dia malas cari hidayah agama. Cukup hanya sekadar dia mengaku dia sebagai seorang Islam. Aku lahir memang Islam, insya-Allah selamat. Tak perlu nak solat ke apa, tak perlu nah. Tak perlu nak mengaji, cari ilmu dan sebagainya. Tak perlu nak tingkatkan hidayah. Cukup hanya satu hidayah saja. Tapi sebenarnya tu tak betul lah. Kerana hidayah ni pun bertingkat-tingkat. Kita kena cari. Itu sebab dalam sembahyang tuan-tuan, kita kena baca ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Kerana jalan ni banyak, macam-macam jalan kan. Jalan A, jalan B, jalan C, jalan bengkok-bengkok dan sebagainya. So kita nak jalan yang lurus, so perlunya kita baca ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Baik, kemudian yang terakhir sekali hidayah al-maunah wa taufiq. Hidayah pertolongan daripada Allah Ta'ala dan juga
taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hidayah taufik daripada Allah Taala. Ini hidayah yang paling tinggilah. Yang mana kita tak cukup kalau hanya sekadar hidayah akal ataupun hidayah agama. Yang terakhir kita perlukan hidayah al-maunah, pertolongan daripada Allah Taala, dan juga bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita sentiasa berada di jalan yang lurus dan juga jalan yang benar. Kerana apa tuan-tuan? Kerana kalau hidayah akli, hidayah agama ni, itulah kita usaha. Kita usaha untuk dapatkannya. Sedangkan kalau hidayah pertolongan Allah Taala yang datang pada kita pula. Allah Taala bantu kita. Bantu dan tolong. Usaha itu daripada kita, iaitulah hidayah itu agama. Kemudian bantuan daripada Allah Taala tu, itu hidayah yang kelima pula. Allah Taala pula bantu kita, tolong kita, untuk kita berada dalam jalan yang lurus, tuan-tuan. Faham kan? Baik, kita sambung lagi. Juga berkenaan sikap merendahkan diri kepadanya dengan kemantapan iman dan memohon petunjuk ke jalan yang soleh, serta memohon dijauhkan daripada mengikut orang-orang yang terkutuk lagi tersesat daripada tujuan asal, maksud tujuan lainnya. Kemudian Imam Qurtubi menyebutkan bahawa surah Al-Fatihah disebut juga Al-Quran Al-Azim kerana mengandungi pelbagai jenis ilmu agung, ilmu yang tinggi dalam Quran. Sebab surah ini berisikan pujian terhadap Allah Ta'ala yang Maha Agung dengan sifat-sifat kesempurnaan dan juga keagungan Allah Ta'ala. Bila kita sebut Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan sekalian alam. Ar-Rahmanir Rahim, Allah Ta'ala yang bersifat Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. So makna kat situ tuan-tuan, adanya pujian terhadap Allah Ta'ala yang bersifat agung dengan sifat-sifat kesempurnaan dan juga keagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala bila kita baca surah Al-Fatihah. Kemudian bila kita baca lagi, di situ terdapat perintah beribadah dan ikhlas. Ihdinas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau kami sembah dan akan dikau kami minta pertolongan. So kat situ tuan-tuan terdapatnya perintah beribadah. Dan dalam ibadah pun kena ada ikhlas dalam ibadah yang kita buat. Kemudian mengakui kelemahan diri. Bila kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ni nak tunjukkan pada kita bahawa kita pun lemah. So kita mohon pertolongan kepada Allah Ta'ala. Iyyaka nasta'in, akan dikau ya Allah kami minta bantuan dan juga pertolongan. Nampak tak? Kat situ tunjukkan bahawa kita ni lemah. Kalau orang kuat, dia tak akan minta bantuan dan pertolongan. Tak? Malahan orang akan minta pertolongan pada dia. Malahan ada juga orang yang kuat, dia sombong, ego, takabur dan sebagainya. Kenapa? Kerana orang lain semua lemah, dia je kuat. Jadi bila kita sebut iyyaka nasta'in, semana ke situ kita mengakui diri kita ni memang lemah. Memang lemah, dan kita ni serba-serbi lemah, dan kita sangat mengharapkan pertolongan dan bantuan Allah untuk bantu kita dalam kehidupan kita ini. Kemudian bahawa tidak ada satu pun yang boleh tegakkan tanpa pertolongannya. Tidak ada satu pun yang boleh tegakkan tanpa pertolongan daripada Allah Ta'ala. Itu sama juga iyyaka nasta'in tadi. Iyyaka nasta'in kan? Satu benda pun tak boleh kita buat, satu benda pun tak boleh kita lakukan, mesti bantuan daripada Allah. Baik, kemudian memohon petunjuk menuju jalan lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Kat situ ada, kita mohon petunjuk jalan yang lurus. Kemudian memohon dijauhkan daripada mengikuti orang-orang yang derhaka. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat akan mereka itu, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai, dan bukan jalan orang-orang yang sesat. So makna kat situ ada nak beritahu kat kita tak nak ikut jalan orang yang Allah Ta'ala murkai, dan jalan orang sesat kita nak ikut. Kita nak ikut jalan mana? Siratal ladzina an'amta alaihim itu.
jalan orang yang telah engkau beri nikmat akan mereka itu. Nikmat apa? Nikmat Islam lah, iman dan juga Islam. Orang-orang sebelum kita lah. Sesiapa dia orang sebelum kita itu? Para nabi, para rasul, umat-umat mereka yang beriman dengan Allah Ta'ala dan Rasul. Jadi kita nak ikut jalan mereka itu, jalan yang mereka lalui, bukan jalan orang yang Allah Ta'ala murkai, tapi kita nak orang yang Allah Ta'ala bagi nikmat mereka itu. Jalan itu yang kita nak ikut. Kemudian menerangkan akibat orang yang menyimpang. Orang menyimpang pula itulah ghairi maghdubi alaihim waladdallin, bukan orang yang mukrai dan bukan jalan orang yang sesat. Kerana orang yang Allah Ta'ala murkai dan sesat sudah tentu akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun tak disebut ke situ, tapi kita faham di situ bahawa siapa saja yang derhaka kepada Allah, siapa saja yang menyimpang daripada jalan Allah, sudah tentu mereka akan diazab oleh Allah Ta'ala. Inilah tujuan-tujuan dibawa oleh Al-Quranul Karim itu. Kata siapa tuan-tuan? Imam Qurtubi. Kata Imam Qurtubi rahimahullah ta'ala. Kemudian Syekh Hasan Al-Banna pula dalam tulisan yang sangat bernilai, iaitulah kitab Muqaddimah fi At-Tafsir, menyatakan bahawa tidak diragukan lagi jika setiap orang yang merenungi surah Fatihah yang mulia ini, jika setiap mukmin yang sentiasa berusaha menghayatinya sama ada di waktu solat ataupun di luarnya solat, maka dia akan mengetahui kekayaan maknanya. Jadi kalau kita hayati tuan-tuan surat Fatihah ni, kan, kita dalami surat Fatihah, kan, kita bahas surat Fatihah ni rupa-rupanya tuan-tuan, kan, makna itu kayalah, mendalam makna dia. Kemudian keindah lafaznya indah. Malahan kalau kita baca, kita boleh baca surat Fatihah ni kerana berbagai jenis taranum. Bagi orang yang ahli taranum lah, dia boleh baca bacaan Hijaz, Ras, Sikah dan sebagainya, dengan pelbagai gaya taranum boleh dibaca. Tapi kalau bukan ayat Quran, sudah tentu tak boleh digayakan dengan berbagai jenis rentak yang berlainan. Kalau lagu tu tuan, tu rentaknya itulah tu rentak je. Kalau kita tukar rentak lain, dia tak kena dah. Kerana setiap lagu tu dia ada rentak dia. Rentak dia sendiri. Kalau kita tukar rentak lain, habis, hancurlah lagu tu. Tapi kalau Quran ni ataupun surah Fatihah ke apa saja surah terhadap Quran, apa saja rentak yang kita gunakan boleh, tak ada masalah. Tapi taranum lah, taranum Hijaz ke, Ras ke, Sikah, tak ada masalah. Bagi orang yang ahli taranum lah, dia tahulah cara dia nak baca, macam mana nak baca, gaya dan sebagainya. Baik, kemudian keindahan lafaznya indah. Bila kita dengar bacaan Fatihah tuan, sonoknya kan. Apalagi kalau orang tu seorang yang qari, bacaan dia sangat bagus kan. Lunak suaranya, subhanallah tuan-tuan. Kemudian keserasian hubungan antara satu ayat dengan ayat lain. Jadi satu ayat itu ada serasi dia. Mana mula kita baca Alhamdulillah Rabbil Alamin, kemudian ayat kedua Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi ayat pertama dengan kedua tu ada keserasiannya. Ayat ketiga dengan kedua ada keserasiannya. Ayat keempat dengan ayat ketiga ada keserasiannya. Nampaknya cantiknya kan Allah Ta'ala susunnya Quran tadi. Kemudian keagungannya. Dalam surah Fatihah juga ada perkataan keagungan Ar-Rahmanir-Rahim. Kemudian kelojikannya dan cahaya yang boleh menyinari sekeliling hati orang yang baca tadi. Kerana orang baca tadi, sonoklah. Apalagi kalau orang dengar kan, sonok kan. Tenang hati itu kan bila kita dengar seseorang itu membaca suratul Fatihah, apalagi ayat-ayat lain. Kemudian mula-mula pembaca menyebut nama Allah Ta'ala yang memiliki sifat Ar-Rahman sebagai tabaruk untuk mendapatkan berkat. Jadi bila kita baca Ar-Rahmanir-Rahim, so kat situ tuan-tuan adanya konsep tabaruk, maknanya untuk mendapatkan keberkatan daripada Allah Ta'ala, yang pengaruhnya terlihat secara rutin pada segala sesuatu, dan boleh menumbuhkan kesedaran bahawa hubungan antara dirinya
dengan pencipta yang maha agung yang terletak pada sifat Ar-Rahman yang mencukupi segala sesuatu. Kemudian ketika kesedaran itu telah mula dirasakan dalam jiwanya yang kukuh, maka lisannya akan tergerak untuk memujinya, Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Pemurah lagi maha mengasihani. Nampak? Bila kita baca ya Ar-Rahmanir Rahim tu kan, insya-Allah terkesan dalam hati kita lah. Tapi bacaan tu naklah kita baca dengan betul, khusyuk dan sebagainya. InsyaAllah terkesan dalam hati kita. Apa makna Ar-Rahman? Allah Ta'ala yang maha pemurah. Pemurah Allah Ta'ala ni meliputi sama ada orang kafir ke tak kafir pun. Orang beriman ke tak beriman pun, mereka tetap mendapat pemurah daripada Allah Ta'ala. Mereka mendapat rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun mereka engkar kepada Allah, walaupun mereka derhaka kepada Allah, derhaka kepada baginda Rasulullah SAW, tapi mereka dapat juga rezeki mewah hidup mereka kan. Baik, kemudian Allah Ta'ala juga sifat Ar-Rahim, maha pengasih ataupun penyayang. Penyayang ni diususkan kepada orang yang beriman sahaja, terutama sekali di akhirat besok lah. Kerana orang yang tidak beriman tidak mendapat pengasih daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi SAW pernah bersabda yang maksudnya bahawa ketika Allah Ta'ala mencipta langit dan bumi, Allah Ta'ala menciptakan 100 juzuk sifat Rahim, 100 juzuk sifat Rahim. Okey. Kemudian daripada 100 tadi 99 juzuk diturunkan ke dunia. Satu juzuk diturunkan ke dunia. Dengan 1 juzuk tadilah manusia berkasih sayang di antara satu sama lain. Seorang ibu sayang pada anaknya, anak sayang pada ibu. Begitu juga dengan binatang. Seekor ibu, seekor singa, contohlah seekor singa sayang pada anak dia, cinta pada anaknya, dia bagi makan, dia bagi susu pada anak kan, dijaga dengan baiklah anak dia. Tapi bila anak tu dah besar, dia memang dia suruh anak tadi berdikari sendiri. Dia kena mesti keluar daripada kumpulan dia. Kerana binatang tadi dah besar, dia kena usaha sendiri hidup. Tapi kalau binatang tu masih kecil, maka ibu dia akan menjaga dia dengan baiklah, bagi makan, minum dan sebagainya. Okey? Itu tugas binatang lah. Faham kan? Jadi jadi dengan 100 sifat kasih sayang yang Allah Ta'ala ciptakan, 99 diturunkan ke dunia, 1 diturunkan ke dunia, 1 lagi disimpan di sisi Allah, 99 lagi disimpan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang mana 99 itu besok akan digunakan akhirat untuk memberikan sifat belas kasihan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, kemudian jika sekaligus mengingatkan kepada keagungan nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada dirinya, juga kemurahannya Allah dan kebesaran nikmat-nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan dalam memelihara alam semesta secara keseluruhannya, maka penglihatan pembaca akan mengarungi lautan yang tiada bertepi. Nampak tak? Jadi kalau kita membahas suatu Fatihah, mengkaji suatu Fatihah, rupanya dalam tu banyak sangat ilmu lah. Banyak sangat ilmu dalam tu kan, yang diumpamakan seperti satu lautan yang tak bertepi. Kan luas sangat ilmu dalam tu. Tetapi yang bahas tu para ulama lah, ulama tafsir. Kalau kita tuan-tuan tak ada bondo, kita boleh nak bahas tu. Tapi kalau ulama tafsir, ilmu dia tu macam ilmu laduni. Mereka mengarang je kerja dia. Kemudian dia teringat bahawa nikmat yang besar dan pemeliharaan yang agung itu adalah semata-mata disebabkan sifat keagungan dan juga rahman daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian namun kerana kesempurnaan Tuhan yang Maha Agung itu tadi, maka dia menyertakan sifat rahmahnya dengan sifat adil. Dengan kesempurnaan Tuhan yang Maha Agung tadi tuan-tuan, maka dia menyertakan sifat rahmatnya dengan sifat adilnya Allah. Lantas dengan kasih sayangnya yang melimpah ruah dan berkesinambungan, dia akan mengadili dan memberikan balasan pada hamba-Nya kelak di akhirat. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dia kata yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah.
Pada hari itu seorang pun tidak boleh memberikan pertolongan sedikitkan kepada orang lain, dan segala urusan hari itu tertentu bagi Allah Subhanahu wa taala. Semua tertentu bagi Allah taala. Akhirat besok tuan-tuan, semua tak boleh nak bantu orang lain kecuali orang-orang yang Allah taala bagi syafaat bagi mereka lah untuk bantu, seperti para nabi dan para rasul. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka boleh bagi syafaat kepada orang lain. Macam kita ni tak mampu nak beri syafaat kecuali orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat. Dan akhirat besok tuan-tuan, masing-masing semua nak akan melepaskan diri pada orang lain. Seorang isteri nak melepaskan diri daripada suami, anak-anak. Okey, seorang suami pun begitu juga, masing-masing nak melepaskan diri pada orang lain. Seorang sahabat, kawan, masing-masing nak melepaskan diri pada kawan yang lain. Takut nanti kawan tadi akan heret dalam api neraka. Kalau tak heret api neraka, alhamdulillah lah. Takut nanti dia heret kita masuk api neraka. So macam mana? So masing-masing masa itu nak berlepas diri. Begitu juga orang yang mengikut, kan, orang yang mengikut akan nak berlepas diri daripada orang yang kena ikut. Orang yang kena ikut begitu juga, aku pun nak lepas diri daripada orang yang mengikut aku. Kenapa nak ikut aku, dia tu? Dah aku tak betul, kau ikut buat apa? Syaitan pun begitu juga. Syaitan pun nak melepaskan diri dia juga. Memang syaitan tu memang confirm masuk neraka. Tapi orang yang masuk neraka ni pun menyalahkan syaitan. Itulah engkau, dia kata, engkau lah yang tak betul ni syaitan. Syaitan kata, aku dah tak betul, yang kau pergi ikut buat apa? Nampak? Jadi masing-masing semua nak melepaskan diri di antara satu sama lain. Nampak? Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Hari itu seorang itu tak boleh memberikan pertolongan sedikit kan kepada orang lain, dan segala urusan hari itu tertentulah bagi Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah tuan. Baik, kemudian pemeliharaan terhadap makhluk Allah taala ini berdasarkan sifat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, serta memberi ancaman dengan sifat adilnya dan juga perhitungan amal. Okey. Jadi ada dua yang nyatakan di situ. Kan, pertama Allah Taala bersifat rahmat, yang kedua Allah Taala bersifat adil dan juga perhitungan amal. Okey. Sifat rahmat ni waktu bila? Rahmat, kan, serta memberi ancaman. Ar-Rahman Rahim. Rahman ni mana? Ar-Rahman Rahim lah. Allah Taala yang Maha Pemurah, kan. Jadi sifat Allah Taala pemurah ni sama ada orang kafir ataupun tak kafir, beriman ke tak beriman, semua dapat rahmat, rezeki daripada Allah Taala. Kemudian Allah Taala bagi sifat adil dia. Siapa yang taat, aku akan bagi nikmat. Yang tak taat, aku campak dalam neraka. Dan juga perhitungan amal tadi, kan. Sebenarnya kat situ ada keadaan Allah Taala. Mana Allah Taala bagi nikmat, rezeki, kemudian Allah Taala stop kat situ, aku ni adil. Aku akan buat perhitungan amal. Siapa taat, aku bagi syurga. Yang tak taat, aku campak dalam neraka. Jika demikian tuan-tuan, hamba ini akan dibebani untuk menekuni amal kebaikan dan mencari jalan-jalan keselamatan. Jadi dengan adanya sifat adil daripada Allah Subhanahu wa taala, dengan adanya perhitungan amalan akhirat besok, jadi manusia akan dibebani dengan taklif hukum, dan dibebani dengan supaya tekun dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masing-masing kalau manusia ni kena cari jalan yang lurus. Jangan duduk jalan yang bengkok. Kena banyak berfikir, kena banyak bertanya. Kalau tak faham bertanya. Fasalu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang bijak pandai dalam agama kalau kamu tak tahu. Ni dah tak tahu, tak nak bertanya. Itu sebabnya ramai kalau kita ni sesat jalan. Ataupun banyak kalau kita ni tuan-tuan tak nak datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang rumah tuan-tuan, kan, beberapa langkah je ke Masjid Surau tu. Berapa langkah ke Masjid Surau je. Tapi bila Allah Ta'ala tak bagi dia hidayah petunjuk, dia tak akan datang juga. Dia akan cari pelbagai-bagai alasan lah. Alah sibuk lah, penat lah nak datang mengaji ni, malah lah aku, kan.
Apalagi kalau ustaz yang ajar tu tak top. Kalau ustaz selebriti ke, insya-Allah lah aku datang. Keluar ustaz selalu keluar TV kan. Datanglah. Ini ustaz, ustaz kecil je. Tak perlu datang apa-apalah kan. Semana dia pun tak nak tamatkan ilmu dia. Dia tengok siapa yang mengajar. Dia tak tengok pada apa yang dia ajar. Banyak kalau orang kata macam itulah. Kenapa rumah Allah Ta'ala ni kadang-kadang kosong? Banyak lampu daripada jemaah, banyak tiang daripada jemaah. Banyak dia punya banyak dia punya tingkap daripada jemaah dia. Kenapa? Kerana dia pandang kat situ lah. Dia pandang siapa yang bercakap, siapa yang memberi, bukan apa yang diberi, apa yang disampaikan. Kalau dia tengok siapa yang memberi, itu yang dia tunggulah selebriti ke, penceramah hebat daripada yang keluar TV-TV kan. TV tu orang tu datang barulah ramai. Tapi kalau yang tak keluar TV ni tak perlu datang lah. Duduk rumah tengok TV pun lagi elok, tengok Astro ke bola lagi baik insya-Allah. Baik, kemudian dalam masalah ini yang paling pokok adalah adanya petunjuk ke arah yang lurus dan bimbingan ke arah jalan yang benar. Tidak ada lebih utama tuan-tuan dalam bimbingan ini kecuali daripada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pencipta. Kemudian dia akan berlindung dan berpegang kepada Tuhan sambil mengucapkan, Engkau sahaja ya Allah kami sembah, dan kepada Engkau juga ya Allah kami minta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan Engkau kami sembah dan Engkau kami minta pertolongan, insya-Allah. Panjang tu kan. Okey, kita tengok dari belakang. Okey, ini antara jawapan-jawapan Allah Taala bila kita membaca suratul Fatihah. Qasamtu shalah baini wa baina abdi nisfaini wa li abdi ma sala. Fa iza qala al-hamdu alhamdulillahi rabbil alamin qala Allah Subhanahu wa taala hamidani wa abdi. Wa iza qala ar-rahmanir rahim qala Allah Subhanahu wa taala asna alayya abdi. Wa iza qala maliki yaumiddin qala majjadani abdi. Wa qala maratan fawwada alayya abdi. Fa iza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in qala hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sala. Wa iza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin qala hadza li abdi wa li abdi ma sala. Qala Sufyan haddatsani bihi al-Ala'u ibnu Abdurrahman ibni Yaqub dahaltu alaihi wa huwa maridun fi baitihi fa sa'altuhu ana anhu. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni hadis kursi tuan-tuan. Allah Taala berfirman. Allah Taala berfirman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa firman Allah Taala kepada Nabi, dan Nabi menyampaikan pada kita ni sebagai umat dia. Allah Taala sebut, dia kata qasamtu shalah baini wa baini abdi nisfaini. Aku telah membagikan sembahyang antaraku dan antara hamba-Ku kepada dua pembahagian. Aku telah membagikan solat antaraku dan antara hamba-Ku dua pembahagian. Nisfaini, dua pembahagian ataupun dua nisfun. Wali abdi masa'ala, dan bagi hamba itu di atas apa yang diminta. Fa iza qala abdu, apabila hamba tadi berkata alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Qala Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala menjawab, hamidani abdi, hamba-Ku telah memujiku. Ini jawapan Allah. Tapi kita tak dengarlah. Kalau kita dengar guys, Allah Taala menjawab kan. Ini ala ghaib lah. Kita tak dengar Allah Taala jawab, tapi Allah Taala menjawab. Itu sebabnya tuan-tuan, setiap kali kita baca Fatihah, paling baik kita baca satu ayat. Kita kalau boleh jangan sambung lah. Kalau nak sambung boleh juga, tapi tak digalakkan. Kenapa tak digalakkan kita sambung? Biar satu ayat kita baca. Kerana setiap ayat itu Allah Ta'ala menjawab apa yang kita baca. Contohnya tadilah
Hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Itu jawapan Allah Subhanahu wa taala. Wa iza qala ar-rahmanir rahim, dan bila seorang tadi membaca ar-rahmanir rahim, Allah taala yang bersifat Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Qala Allah Subhanahu wa taala, maka Allah taala menjawab, dia kata asna alayya abdi, hambaku telah menyanjungiku. Hambaku telah menyanjungiku ataupun memujiku lah. Baik, kemudian wa iza qala maliki yaumiddin, dan bila hamba tadi membaca maliki yaumiddin, raja pada hari agama ataupun hari kiamat, apa jawapan Allah Subhanahu wa taala? Majadani abdi, hambaku telah mengagungkan aku. Hambaku telah mengagungkan aku. Itu jawapan Allah Ta'ala lah. Kita tak dengar lah. Tapi Allah Ta'ala menjawab apa yang kita baca. Wa qala maratan fawwada alayya abdi. Dan pada waktu lain pula Allah Ta'ala berfirman, hambaku telah menyerahkan urusannya kepada diriku. Baik, kemudian wa iza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala hadza baini wa baina abdi wa li abdi masalah. Apabila seorang hamba tadi membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, akan dikau kami sembah dan akan dikau kami minta pertolongan, apa jawapan Allah Subhanahu wa taala? Hadza baini wa baina abdi, inilah antaraku dan antara hambaku, wa li abdi masalah, dan bagi hambaku itu apa yang dia pohon ataupun apa yang diminta pada diriku. Jadi apa yang diminta tu aku perkenankanlah. Aku tunaikanlah apa yang diminta. Wa iza qala, dan apabila seorang hamba tadi membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, qala hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Allah Taala menjawab, dia kata hadza li 'abdi, inilah bagi hambaku, wali abdi ma sa'ala, dan bagi hambaku itu apa yang dia minta. Ini jawapan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Wa qala Sufyan hadatsani bihi al-Alahu ibnu Abdurrahman bin Yaqub dahaltu alaihi wa huwa maridun fi baitihi fasa'altuhu ana anhu. Hadis ini terima daripada Sufyan, yang diterima daripada Al-Ala bin Abdurrahman bin Yaqub. Dahaltu alaihi, aku masuk pada dia pada hari masa tu masa sakit. Aku masuk pada dia padahal masa tu dia tengah sakit. Wa huwa maridun fi baitihi, dia sakit dalam rumahnya. Fasa'atuhu, dan aku minta akannya ana anhu, aku daripadanya. Mana aku minta pada dia baca dan aku bacakan apa yang diminta tadi lah. So nak cerita pada kita tentang hari kursi ni, mana setiap kali kita solat, kita baca Al-Fatihah, satu-satu ayat itu mana adanya jawapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala terhadap diri kita. Jadi tuan-tuan, renungkanlah segala kenikmatan dan bersungguh-sungguhlah dalam membaca surah ini, sama ada dalam solat maupun di luar solat. Naklah kita baca dengan tenang dan khusyuk sambil merendahkan diri kita, tuan-tuan. Bila kita baca surah Fatihah ni, kan, sama ada tak kisahlah luar solat ke dalam solat ke, naklah kita baca dengan khusyuk dan kita memikirkan setiap makna yang kita baca tu. Jangan kita hanya mulut saja baca, tapi hatinya tak ke mana. Tak melarau-larau lah, tak ke mana-mana. Banyak benda fikir tentang dunia. Kemudian berhentilah pada ayat-ayatnya. Bacalah dengan mematikan tajwid dan juga iramanya. Nampak? Tanpa ada pemasaan dan tidak dibuat-buat sambil mengangkat suara sesuai ukuran bacaan yang biasa dan dengan ukuran bacaan dalam solat jahriyah. Okey? Jadi baca tadi baca dengan tertil. Baca dengan orang kata dengan tajwid. Dengan tajwid yang betul lah. Dengan idghamnya, dengan ifak dia ke, kan, idgham mutamatsilain, mutajal nisai, apa lagi, izhar dia, baca dengan izhar halqi, dengan izhar yang betul, ifak yang betul, ifak syafawi, ifak yang betul.
kena ada mat dengan mat dia, mat asli dia, mat ari disukun ke, mat iwad ke, mat silah ke, kan? Mat apa lagi? Mat lazim kalimi, musakkal. Waladdallin. Okey. Waladdallin tu mat apa tuan-tuan? Waladdallin tu mat apa? Mat asli? Mat ni mat lah Ustaz. Mat lah Ustaz kata. Memanglah mat. Mat ni ringkasan daripada orang nama Muhammad. Orang panggil mat. Apa makna mat? Mat itu memanjangkan huruf. Memanjangkan huruf. Huruf yang ada waw, alif, waw, ya. Waw yang mati dahulunya baris atas. Kan? Waw yang mati, alif yang mati dahulu baris atas. Ya yang mati dahulu baris bawah. Waw yang mati dahulu baris depan. Kat situ ada terdapatnya hukuman. Okey. Habis waladdallin ni mat apa? Itu namanya mat lazim kalimi musaqqal. Mat lazim kalimi yang berat. Mat lazim kalimat yang berat. Susah nak kita nak sebut waladdallin kan. Ini susah nak sebut. Kerana mat lazim pun ada 4. Kalau tuan-tuan belajar tajwid, saya dah lama tak mengajar tajwid ni, tapi insya-Allah masih ingat lagi tu. Dia ada mat lazim kalimi muhaffaf, ada mat lazim kalimi musakkal, mat lazim harfi muhaffaf dan mat lazim harfi musakkal. So mana mat lazim ni pun ada 4 jenis mat lazim. Okey. Tengoklah balik buku kitab tajwid tu, buku tajwid tengok balik. Baik, kemudian itu kerana yang demikian itu boleh membantu dalam memahaminya. Tidak ada yang lebih bermanfaat bagi hati orang yang membaca, tuan-tuan, melebihi bacaan dengan tadabbur dan hati yang khusyuk. Sebab bila Al-Quran kita baca mesti tadabbur, memikirkan maknanya. Dan kalau boleh bila orang baca Quran kita dengar, jangan kita bercakap. Banyaklah kalau kita ni berburak. Berbuka ni, buka kaset ni Quran ni. Kat masjid buka kaset kan, ngaji Quran, tapi kat luar tu berbuka bab-bab dunia macam-macam lah. Jadi dia tak perhati ni ayat yang dibaca ni, kata qari-qari, yang dilaungkan kata bacaan Quran tu. Okey, cukup sekadar tu tuan-tuan pengajian kita, habislah insya-Allah. Jadi malam besok saya ngajar mana malam besok di Tampin. Malam besok Tampin. Jadi malam ni malam sini, kat sini insya-Allah 2 minggu lagi lah. Minggu depan kita dah raya kan, raya haji minggu depan. Kalau minggu depan saya mengajar di Senayan tu sepatutnya, tapi sebabkan raya jadi cuti. Okay, mana Ahad cuti, Senin, Selasa, Rabu pun cuti. Senin, Selasa, Rabu. Mana hari tasyrik? 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Mana 3 hari ni memang cuti lah. Mana-mana pun biasa kalau saya ngajar, kalau kena pada 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 dan 13, biasa memang kita cuti lah. Tak ada kita nak mengajar stop. 14 Zulhijjah baru start mengajar balik. Itu je. Baik, kalau ada pertanyaan ada tak? Ada soalan? Ada. Jadi Umar Ta'ala tak sempat nak jawab lah. Itulah, makruh lah. Makruh lah kita baca begitu. Kalau dia sambung tu sambung yang betul tak apa. Takut waktu dia sambung tu tak betul. Sambung tu pun nak kena betul juga, nak menyambungkan ayat tu. Biasa solat tarawih lah. Cepat. Malahan kalau Indonesia tu lagi cepat lagi. 20 rakaat 7 minit je. Tak tengok video kan? 20 rakaat 7 minit. Tah mana dia punya tamadinah dia, tah mana apa dan sebagainya. Tak sempat nak ikut lah. Memang cepat tu. Dia memang tak sempat baca
Tuan pernah ikut? Dekat mana? Hah? Kat Malaysia ke kat Malaysia? Kat Malaysia ada juga? Kat mana tu? Hebat betul tu. Memang saya tak ikut. 20 rakaat 7 minit. Tuan ikut? Masya Allah. Laju. Tak boleh ikut. Melaju macam lipat kudung lah lagi. Kan? Tak tahulah bacaan itu betul ke tak betul macam tak tahulah. Tapi ada pesantren di Indonesia, ada satu pesantren Indonesia, memang dia punya santri-santri dia, pelajar-pelajar dia, memang dia buat sembahyang tarawih 20 rakaat itu 7 minit. Ada dia punya tugu dia. Ramai student dan pelajar kat situ. Tapi tak tahulah kenapa kerajaan Indonesia tak ada ambil tindakan. Saya tak tahu. Okey. Kita kena habiskan cepatlah. Dia jangan kita jangan tertinggal dua rukun yang panjang. Kalau tertinggal dua rukun yang panjang, maka batal sembahyang kita. Kira rukuk dengan i'tidal. Kita jangan tertinggal dua rukun lah. Ya. Batal sembahyang ataupun kita dah keluar jemaah? Batal sembahyang. Kalau kita tak niat mufarakah, batal. Kalau kita tak niat mufarakah, batal. Kalau imam tu lagi macam mana? Kalau katakan kita nak terkejar tu kan, kita tak habiskan. Kita tak habiskan. Tak apa. Bacaan kita ditanggung oleh imam. Imam tanggung bacaan kita lah. Sebab kita kena ikut dia. Kita kena cross lah. Kena cross lah, shortcut lah. Kena dapatkan dia cepat. Kalau tidak, kita punya sembahyang batal. Ataupun kita niat mufarakah. Mufarakah tak batal. Dia kita jangan tertinggal dua rukun. Dua rukun panjang, kalau tertinggal batal. Tadi pasal makhluk Ustaz. Kalau kita berimamkan di mazhab Hanafi, macam mana kita punya solat subuh? Dia bagi ruang tak untuk kita baca? Dia tak bagi ruang? Perlu kita segera sujud sahwi. Perlu kan, sebab kalau ikut pun bukan hukum solat kan? Yalah, tapi sunat apaan? Sunat apaan ni kena ganti dengan susawi. Masalahnya dia tak bagi ruang. Tak ada ruang. Mungkin kalau untuk pendek mungkin boleh kot. Baca Allahumma adini biman hadait lah, wa afini ya, yang pendek saja. Tapi kalau kita ikutkan, kita pergi Mekah, kita ikut Imam Malik. Dia tak bagi nak kita ruang untuk. Tak bagi juga. Itulah. Tapi kita memang kena ikut juga. Sebab kita Kena ikut juga. Kalau tak, kita tukar dengan sujud sawi lah. tapi kalau macam kalau tukar tadi kita dah beberapa tahun lima tak Dia ada imam lah. imam bagi salam pertama kan? Yalah. Salam pun tak apa tak? Salam kalau tak kisah kan? Tapi kan kita tak tahu kalau Mana satu? kalau kita dah ikut imam tu, bila kita dah ikut imam tu, maknanya kita bersetuju untuk mengikut Yalah. sama macam kita pergi umrah pergi haji. So tak perlu gantilah. Ya. Tak perlu ganti dengan sujud sawi lah. Kalau tidak Sebab kita dah niat dia, ikut dia. kalau tidak kat Masjid Nabawi nak kerja dilarang tu ramai lah pada masjid Nabawi. Okey, betul. Okey. Kalau contoh tadi kita dah sampai imam dah habis, mana kita ganti dengan sujud sawi. Okey. Kita tak ikut imam lah. Kat situ kita dah lari lah. Tak ada keberatan sebab kita ikut. Itulah tu maksud tadi beritahu kita
kita suruh sabi, kita tak ikut dia lah. Tak ikut dia lah. So mana kena ikut tu, kena ikut daripada awal sampai akhir. Mana kalau dia tak ada tak ada. Kalau dia tak ada baca susawi, tak adalah. Kalau dia tak ada kunut, mana tak ada kunut lah. Ya. Kalau kita nak benda tu, keadaan macam tu Ustaz kan? Kadang macam tu lah. Kita dah setuju ikut dia. Masalah dia masjid ni, dia tak dapat lah. Imam dulu dia baca kunut, tapi mungkin ada yang setuju baca kunut. Maksudnya? Imam yang bukan dia ni lah. Dia baca kunut. Lepas tu, tak tahu mungkin dia tukar ke kaedah Hanafi, dia tak baca kunut. Mungkin dia tergurung orang, tak tahulah kan. Itu masalahnya. Jadi dia ada konflik di situ. Dulu dia baca kunut. Dulu. Dan dia pun naik kat hafal lama pun Syafi'i. Saya dah Ustaz. Kan imam kita ni Syafi'i ke Maliki? Dia terpaksa ke Hanafi lah. Hanafi kan? Dia baca bismillah, awal Fatihah baca bismillah. Sekarang ni imam ada dua. Imam mana satu? Imam kita. Dulu sampai dia baca kunut dia exactly macam Syafi'i. Ada. Dia kan imam kita yang Kalau ada yang dia memang dekat. Ada Syafi'i kan? Dia imam mazhab Syafi'i. Syafi'i. Dia kan dia orang punya dia orang kat sana mana yang duduk di kawasan tepi pantai. Dia orang memang mazhab Syafi'i. Imam ni dia sahihkan benda ni. Tapi tadi ada tepi zaman saya yang mesyuarat. Patut dia dah ikut teknik. Sebab masjid kita ni ikut Ada orang minta dia tak ada Hanafi. Tapi tu yang Confuse. Jemaah pun dah confuse. Imam Maliki ke, imam kita ni Maliki ke ataupun Syafi'i? dia memang dia mazhab Syafi'i. Syafi'i. Dia kan dia, okey. Perkampungan yang tepi pantai. Okey. Dia orang Syafi'i. Syafi'i. Yang kawasan lain tu memang dia Hanafi. Okey. Jadi dia memang Syafi'i. So mana imam kita ni walaupun daripada India, so mana Syafi'i lah. bila dia datang sini, Okey. orang sini kata masjid ni ikut mazhab Syafi'i. Oh, tu yang dia convert ke Maliki. Dia 2 tahun lepas dia Syafi'i. Lepas tu aku ingat dia sebelum dia balik lepas dia zahirkan Hanafi bertanya kat pasal. Orang sudah ni apa? Tegur saya soal Hanafi. Okey. Sebab masjid ni Ha? masjid yang dia orang kata mazhab Hanafi lah. Masjid ni Hanafi, okey. Hanafi. Jadi sebab tu bila imam tu datang sini, Okey. dia orang suruh dia bawa mazhab Hanafi. Hanafi punya. Tapi sebenarnya dia Syafi'i. Syafi'i. Tapi dia sebenarnya alim dua mazhab dia. Sebab dia masa dia belajar dulu, Okey. dia asalnya daripada mazhab Hanafi. Okey. Bila dia orang pergi belajar lebih, Okey. dia orang masa pergi ke peringkat yang tinggi tu, itu memang Hanafi. Okey. Dia memang dia rata-rata Hanafi. Okey. Jadi dia boleh bawa dua-dua. Dia alim dua. Kebetulan dia alim dua. Tapi kena kalau boleh pilih satu je lah. Dia sikit Ya, kena pilih satu je. Jadi taklah orang jemaah ni confuse. Sebab tu sekarang ni dia memang bawa mazhab. So mana imam kita ni boleh dua-dua lah. Hanafi dan juga alim dua-dua lah. Maliki dengan Syafi'i. Tapi imam ni dia Hanafi saja. Dia mengaku. Imam mana? Hanafi ya? Ni Hanafi je. Berganti. Sunnah kena clear lah benda tu. Dalam mesyuarat Yes. Bawa dalam mesyuarat. Kan bincang lah. Kita nak ikut nama yang mana ni? saya dah decide dah. Ha. Kan? Minta pertanyaan dulu tu. Tapi itulah kadang-kadang tu kita kena bawa masa ada pengurusi. Pengurusi karya. Okey. Dia lagi. Okey. Masa mesyuarat saya pengurusi ada. Sebab yang bila Cikgu ada. Cikgu ada. Akan saya tinggal keputusan. sebab dia jemaah dia Ustaz, walaupun 3 orang 4 orang, kalau 3 orang semua Syafi'i, imam dia Hanafi.
Imam Hanafi, jemaah semua Syafi'i. Walaupun 3 orang Ustaz. Masya-Allah. Kena bincang balik lah. Bincanglah kan. Nah, mana satu kan, Syafi'i ke Maliki. Aku rasa kita kena ikut majoriti. Sekarang ni dia bergantung pada jemaah sini. Tak, sekarang ni dia bergantung pada jemaah sini sebenarnya. Tuan ni nak Maliki ke yang Syafi'i? Majoriti, yes. Ustaz, saya ada kalau bab ni Ustaz. Ya. Kalau dia bawa yang Syafi'i. Okey. Sembahyang asal dia 5.30 tu macam mana? Ada isu tak? Ada isu tak? Kalau ini sebab dia asal 5.30 tu biasa Hanafi tak? Tapi dia kami azan memang Asalnya betul tu. Bawah tu. Imam sembahyang asal sembahyang 5.30. Dia sembahyang 5.30. Habis Hanafi ni esok. habis tuan sembahyang ku apa? Mana? Habis sembahyang ku apa? Sembahyang 5.30. Semua Macam dirang lah, macam dirang. Tapi bila corak tim yang azan tu, okey. dia yang kalau ada makmum, dia akan jadi imam, dia akan solatkan dia sembahyang. Naik teruslah. Pasal terus naik. Tapi dia bila imam Hanafi dia akan Delay. lepas Dia- tu dia ada jemaah dia yang Biasanya dia Hanafi lah Ustaz. Dia delay lah. dia jadi 2 imam. Dah 2 imam pula. Macam dia Sama macam masih rahang tu. Azan asar pukul 5. Dia nak bawa macam ni kan. Jadi waktu asal dia 5.30 boleh ke? Boleh kan? Boleh. Dia dulu ada isu kan yang mati rahang tu. Dia azan pun 5.30. Itu yang Itu mesti Pakistan. Tak boleh tak yang dekat Padang. Itu. Buat tak sana. Kalau imam dulu aku saja. Imam boleh ikut. Mana boleh? Itu yang betul tu tadi. Jabatan Pusat panggil tak? Panggil. Explain dengan dia orang semua kan. Lepas tu dia cakap, tak apa, nak solat 5.30 tak apa. Janji waktu azan tu azan. Jangan pula salat tak azan pukul 5.30. Dah. Sebenarnya 4.30 tak azan, pukul 5.30 pun azan. 5.30 azan. Jadi pun orang kau confused. Tapi dia 5.30. Tak jam. Hari malam aku dah tahu. Itu apa. Okey tuan, kita tutup lah. Tutup lah. Sekarang kena bincang, keluarlah bincang apa. Sambung lagi. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan shadiqan wa 'ilman mutaqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsira wa siyanatan ya alim. Nawilana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ta'ala arifin. Allahumma faqina fid-din, Allahumma faqina fid-din. Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqul ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum. Tapi boleh kalau ikut majoriti. Betul majoriti. Tapi kita hari tu ada buka cerita. Imam seorang Hanafi. Tapi dia bagi alasan apa? Sebab nasibnya muslim mana-mana. Itu perkara lain lah.